Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya akan berkongsi bersama dengan anda bagaimana untuk melaksanakan breakout session di dalam Webex meeting. So mula-mula sekali kita sign in ke dalam account Webex meeting kita. Okay, so bila kita dah ada di dalam account dalam Webex meeting kita, so kita invite ataupun kita open the scheduled meeting dan kita akan dapat participants, ya, list of participants yang berada di dalam Webex meeting kita. So contohnya dekat sini saya ada seorang participant di sini, ni di dalam Webex meeting saya. Okey, untuk kita mulakan the breakout session, kita klik menu dekat atas ni, ada satu menu yang ditulis breakout. So klik there. Okey. Kemudian kita klik enable breakout sessions. So bila kita klik the enable breakout sessions, kita akan dapati bahawa ada butang breakout session dekat bawah ni. So kita klik that butang. Okay, so kita akan dapat paparan yang ini. So yang di sebelah kiri ini adalah senarai semua participant akan tersenarai di sini, ya, yang tidak di-assign lagi ke dalam any of the breakout session. Dan di sebelah kanan ini kita ada paparan untuk breakout session. So ada berapa banyak jumlah breakout session yang kita telah cipta, ya, hasilkan. Okay, so untuk mula sekali kita klik reset. Okay, so dekat reset ni kita ada paparan di mana ditulis itu assign 0 participants into how many sessions. So berapa banyak kumpulan yang kita nak hasilkan ataupun kita nak cipta berdasarkan kepada kumpulan pelajar kita. So contohnya kalau kita ada 60 orang pelajar dan kita nak 5 orang pelajar dalam satu-satu kumpulan, so kita akan cipta 12 sessions. So kita akan klik sampai 12 sessions. So kalau bila kita klik dekat sini jumlah sessions ini, kita juga akan dapati kat sini bahagian sini 0 participants per session ini akan juga berubah mengikut kita punya jumlah pelajar. So kalau kita tulis 2, so daripada 60, so dia tulis kat sini 30 participant on ataupun per session. Tapi kalau kita tulis kita nak cipta 12, so kita klik sampai 12, so dia akan tulis sini 5 participants per session. Okay? Dan kita boleh assign pelajar secara automatically ataupun secara manual. So kalau automatic, sistem akan assignkan the pelajar itu secara rawak ataupun random. Tapi manually, kita yang akan assignkan specific students ke dalam specific session. Okay, so contoh dekat sini kalau saya nak buat secara, nak assign secara manually, okay, so saya klik nama pelajar tersebut dan kemudiannya akan klik move to session. Okay, so kita tengoklah, kita pilihlah session mana yang kita nak letakkan ataupun assignkan that pelajar. Yeah. Kita juga boleh menukar nama breakout session tersebutnya daripada contoh yang dekat sini breakout session 1 kepada breakout ataupun team 1, ya. Di sebelah sini nanti kalau anda lihat dia akan ada rename, ya, dia akan ada delete, ya. So kita kalau nak rename, kita rename ataupun kita klik rename, so kita tukar nama team tersebut. Okay. So satu lagi butang adalah butang settings, di mana ada 4 settings yang kita boleh tukar di sini. Kita ada allow attendees to return to the main session. Yang ini atau apabila sedang berlangsungnya breakout session dan pelajar telah habis tugasan yang telah ditugaskan kepada mereka di dalam breakout session mereka sebelum masa breakout session berakhir, so dia boleh kembali semula ke dalam main session. Tapi kalau kita tak nak
pelajar masuk secara automatik ke dalam main session tersebut, kita boleh untick di sini. Okay. Satu lagi adalah allow attendees to join the session later. Okay. So ini kalau mana-mana pelajar yang terlambat, contohnya, ataupun dia dia tak ada dalam semasa backup session tersebut. So kita boleh pelajar boleh join session later kalau kita tick di sini. Kalau kita untick, so kita pelajar tidak boleh join the session later. Satu lagi adalah automatically close breakout sessions after how many minutes. Okay, so yang ini kalau kita tick, kita boleh setkan breakout session tersebut berapa lama pelajar boleh berada di dalam breakout session tersebut. Kalau kita klik 30 minit, so breakout session itu akan berlangsung selama 30 minit. Tetapi selepas 30 minit, breakout session tersebut akan close. Okay, secara automatically akan close. So kalau kita tick di sini, kalau kita tick juga di bawah, so pelajar, contohnya 30 minit, kalau kita set sini 60 seconds, so sebelum 30 minit, 1 minit sebelum 30 minit itu berakhir, mereka akan menerima satu message mengatakan bahawa breakout session akan ditutup. Okay. Okay, so selepas kita juga boleh add session di sini dengan menekan butang add session. Okay, so bila semuanya telah kita set dan sebagainya, dah berpuas hati, so klik start breakout session. So bila kita klik the start breakout session, so semua pelajar yang kita telah assignkan ke dalam specific breakout session itu akan automatically dimasukkan ke dalam setiap session yang telah assign. Okay, so yang ini adalah paparan pelajar. Paparan pelajar, so mereka akan dapat this message. Breakout sessions have started. You're assigned to team 1 session. You can join now or you can join later from the participants list or the more options menu. So kita minta mereka untuk klik the join now. Okay, so bila dia klik, so ini dia akan dapat paparan yang begini. So di sebelah kiri ni kalau kita lihat, dia ada tulis you're currently connected to team 1 breakout session dan how many time left untuk setiap breakout session tersebut, dan dia juga ada butang ask for help, dan di sebelah sini dia akan nampaklah nama-nama ahli kumpulan. Okay, so kalau dia klik the ask for help, kalau dia memerlukan bantuan, okay. So yang ini adalah paparan pensyarah. Paparan pensyarah, so bila pelajar klik ask for help, dia akan dapat this attendee is seeking for help. Participant nama dia in breakout session team 1 is asking for your help. So kita boleh join now. So kita klik join now. So kita akan automatically join the team 1 ataupun team yang memerlukan kita punya bantuan tadi. Okay. Dan untuk kita leave the breakout session ataupun the team 1 breakout session tadi, kita boleh klik di bawah ni, ataupun kita ada dekat breakout menu tadi, kita ada leave breakout session. So kita akan leave session dan kita akan return to the main meeting. Okay. Dan kemudiannya kita juga boleh join any other team. So dalam paparan ini sebenarnya kalau lebih banyak, so kita akan nampak kalau ada 12 breakout session tadi, dia akan list down all the 12
breakout session. So kita boleh join mana-mana sahaja breakout session yang kita nak tadi, ya, untuk kita tengok apa yang sebenarnya berlaku di dalam each of the breakout session. Okay. Contoh ini kalau kita nak join the team 1. Okay, so apabila kalau kita contohnya, ya, kalau kita nak end the breakout session sebelum masa berakhir yang kita telah setkan tadi, ataupun kita tak set pun masa tadi, kita juga boleh klik end all breakout session, di mana bila kita klik tersebut, okay, so all the breakout session will be closed, ya, automatically closed. Dan semasa breakout session berlangsung, kita juga boleh menghantar message, ya, dengan klik broadcast. Okay, so kita akan dapat paparan yang ini. So kita tulislah message yang kita nak hantar, ya, sama ada kepada semua session atau kepada semua participants, ataupun specific session ataupun specific participants. Kita klik send. Okay, so yang ini adalah paparan pelajar, di mana pelajar akan, bila kita send the broadcast tadi, so dia akan dapat this broadcast message yang mengatakan kita punya message dulu, yang ada message kita tu, discussion will close in 20 minutes, so hurry up. So pelajar akan aware lah di dalam setiap breakout session tersebut, ya. Ataupun kita boleh klik end all breakout session, so secara automatically pelajar akan dimasukkan semula ke dalam main meeting. Okay, tapi sebelum kita end tu sebenarnya, ya, sistem akan memberi alarm, ya, kepada pelajar breakout session akan close in how many seconds yang kita telah setkan tadi, ya. So saya setkan tadi 30 saat, so dia akan countdown lah dekat sini, ya. Okay, so bila dah countdown kat situ, so pelajar automatically akan masuk semuanya ke dalam main session. Okay, so itu sahaja untuk breakout session di dalam Webex meeting. Terima kasih kerana mendengar.